Okay, Tuan one of, saya boleh cakap dengan saya punya circle one of champion lah. Sebab apa? Okay, Tuan ada Tuan punya achievement lah. Maksudnya yang orang lain tak ramai dapat. Tuan buka 30 cawangan Malaysia kan. And then series of achievement kat. Along the way, Tuan pun ada kegagalan Tuan. So saya nak tanya Tuan, first question lah. Okay, orang cakap champion never quit. Betul tak? Champion never quit. Ya. Tapi bila untuk stop? Okay, bila Tuan buat sesuatu benda, betul tak? Tuan buat, put 200%. Okay, this thing I need to stop. Kat mana? Oh, apa penanda aras untuk Penanda? stop? Yes, betul. Sebenarnya soalan ni menjurus kepada soalan ni menjurus kepada very subjektif topik lah bagi saya. Sebab kalau tuan cerita, tuan tanya dari segi general, jadi jawapan dia pun very general. Boleh tuan spesifikkan Okay, based soalan on, dia? okay, let's say Tuan ada, macam kita tahu, sebelum ni Tuan cerita pasal ada Tuan kedai Tuan tutup. Ada Tuan pernah buka bisnes kopi, kedai kopi. Ada, kita tak okey tak jadi lah. So, Oh, maksudnya kenapa tak stop buat bisnes? no, bukan. Maksudnya kalau kira Tuan punya champion inside tu, Tuan tak stop. Tak quit lah senang cerita bisnes tu. Why Tuan make a decision to stop? Apa Tuan punya? Faham. Okay, faham tak saya? So maksudnya kalau orang kata winners never quit. Ya, yeah, betul. Tapi kau cakap kau winners. Tapi kau buka kedai, tak okey kau tutup. Yes, betul. Okay. Mungkin orang nak tahu. Okay. Sebenarnya dia panggil macro and micro. Okay. Bagi saya tu dalam in terms of micro lah. Dalam business ni dia move by cash flow tuan. Okay. No cash flow, no sales, no business. Okay. So indikator untuk buat business ni, selagi mana kita still boleh make money, Okay. so the business is still on. Jadi sebagai usahawan, apabila business tu tak okey, setelah kita cuba 1001 cara, so ada banyak faktor lah. Ada banyak faktor yang menyebabkan satu business tu dia tak boleh pergi dah. Dan kita sebagai owner of the business buat decision untuk stop the business, maka kita kena stop. Cuma dalam skop perniagaan tu kita still buat business. Jadi saya ada satu falsafah tau dalam business ni. Okay. Never let the business hurting our pocket. Ataupun bahasa mudah dia, kalau kita tengok dalam masyarakat kita kan, kenapa ramai orang dia buat business, so business dia dah tak make money, tapi disebabkan dia sayang business tu, dia still nak selamatkan business tu, maka dia gadaikan tanah, gadaikan rumah, gadaikan gantai bini dia bergolok bergadai untuk selamatkan business tu. Bagi saya, kita kalau nak bergolok bergadai, paling berbaloi untuk grow the business. Sama kalau orang tu buat loan kan. Buat loan paling utama adalah to grow the business. Maksudnya business tu tengah okey. Kita tahu dengan injection fund kita boleh pergi lagi besar. Tapi kalau business tu dia negative cash flow, so kita kena solve dengan apa yang kita ada. Bukan kita kena top up dengan apa yang tak ada. So bagi saya, maksudnya winners never quit tu lebih kepada makro tuan. Effort dia, contoh dia pilih nak jadi usahawan, so berapa kali pun jatuh, they keep on doing. Tapi people will judge lah. Orang akan judge, oh dia ni buat bisnes ni tak okey. People will judge lah. Tapi along the way tu, kita as a businessman ataupun apa yang kita buat dalam hidup ni, selagi mana kita tahu kita punya goal, vision kita keep on doing, orang boleh judge kita apa pun. Sebab saya rasa tak ada dalam dunia ni manusia yang orang tak judge. Sebaik mana pun satu orang tu, people will always judge. So itu dia jawapan dia. Okay, persiap dia. Okay, kalau kita tengok macam Tuan cakap tadi, okay, hurting pocket kan. Okay, kalau kita Hurting pocket ni means kita nak selamatkan bisnes tu, kita kena pakai duit peribadi. Macam tu maksud saya. Okay. So maksudnya kalau benda tu dah tak okey, dah hurting pocket, and then kita move to another business. Yeah. Okay, ni kat sini kebiasaannya apa yang daripada bacaan saya, daripada pemikiran generation sekarang, okay, dia ada perkara dia tuan. Tak berkaitan dengan certainty, kepastian.
Okay, tuan bayangkan, okay, seseorang ni dia dah buat bisnes, dah make money. And then dia akan rasa macam, okay, kalau aku dump kat sini, aku still boleh dapat, walaupun benda tu hurting pocket lah. Okay, disebabkan kita punya generation ni sukakan certainty. Contohnya kenapanya terbit formula-formula. Contohnya kalau kita nak beli kereta, income, kita tahu yang generation sekarang ni sukakan certainty. Aku buat benda ni mesti akan dapat benda ni. Okay. Kepastian lah. Kepastian. Okay. Macam mana tuan deal dengan benda yang terbalik, which is uncertainty. Okay, kalau aku stop bisnes ni, aku buat bisnes baru, aku pun tak tahu macam mana. Macam mana tuan deal in term of tuan punya mindset and tuan punya training? Mindset saya, satu, saya always tanam harapan dalam mind saya kan. Selagi mana saya keep on cuba, saya ada peluang untuk berjaya. Untuk saya, risiko tu adalah saya punya sarapan pagi tuan. Okay. So saya hidup dengan risiko. Sebab saya tahu, saya tengok keseluruhan dunia ni, orang yang sukses sama ada dalam apa pun dia buat adalah orang yang berani ambil risiko. So saya selalu evaluate diri saya. Adakah saya cukup berani ambil risiko? Berapa banyak risiko saya berani ambil untuk capai satu benda? Jadi untuk saya capai satu benda, kena ada risiko. Risiko tu adalah satu ketidakpastian. So saya buat risk management. So untuk berhadapan dengan risiko ni, if anything bad happen, apa akan berlaku kepada saya? Contoh, saya berhenti kerja kerajaan. Macam mana saya pasak mindset saya bahawa tidak ada ketakutan? Ya, tuan bayangkan lah, satu kerjaya yang sangat diperlukan oleh manusia, kerja yang ada jaminan. Majority. Maksudnya kau 25 hari bulan confirm ada gaji. Kalau ada tai pusam, awal sikit gaji. Kalau ada hari raya, awal sikit gaji. Lepas kau pencen, kau dapat half daripada kau punya gaji last. Satu jaminan. Okay, so macam mana saya boleh develop mind saya? Nombor satu, saya believe kepada pemberi rezeki, iaitu Allah Azza wa Jalla. Saya keluar, saya bebaskan mind saya daripada doktrin, daripada ketakutan, daripada dunia yang penuh kepalsuan. Yang mana hidup ni sebagai satu orang manusia, kita boleh capai unlimited. Okay, kita boleh capai apa saja yang kita nak capai, tidak ada limitation. Kedua, saya tahu kemampuan diri saya. So dua benda ni saya pasal dalam mind saya. So bila saya buat decision untuk berhenti kerja, saya kira paling teruk dengan gaji aku sekarang ni, dengan cost of living aku sekarang ni, dengan komitmen aku setiap bulan, paling teruk apakah bakal berlaku kepada diri aku? Adakah aku tak boleh bernafas lagi? Adakah aku tak boleh mandi? Adakah tak ada tempat tinggal? Adakah tak boleh bernafas? So benda-benda macam tu yang melibatkan nyawa. Sebab saya percaya selagi mana decision saya buat tu, saya masih bernyawa, saya masih, kalau tak jadi pun, saya always akan boleh bangkit dan bangun dan repair. Sebab tu, itu cara saya, macam mana saya develop mind saya untuk deal dengan uncertainty, ketidakpastian. Setuju tak? Sebab, okay, sebab tuan pun train saya nak make decision pun semua. Sebenarnya bila kita make decision ni, tak semesti kena 100% certain, pasti kan. Dia at least 51% kita ada sandaran kita, dan kita boleh make decision. Apa yang terjadi lepas tu, kita kira risiko dia. Okay. Sebenarnya sama macam hidup tuan. Hidup ni penuh dengan ketidakpastian. Yes, betul. Sebenarnya kalau kita tengok, kita lihat dunia ni dari skop yang luas, bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia. Dan setiap manusia diberitahu di dalam Al-Quran bahawa setiap yang hidup pasti akan mati. Cuma mati bila tak tahu. Jadi maksudnya hidup ini sendiri sebagai hamba kepada Tuhan yang mencipta, kita hidup dengan penuh ketidakpastian. Hari ni setiap hari ramai orang buat benda-benda yang kita pun tak pasti. Betul. Kita start kereta, adakah kita confirm nyawa kita selamat? Kita start motor, kita pergi sana, confirm kita selamat? Ketika kita keluar daripada rahim ibu kita, adakah kita dah ready untuk hidup? Nampak tak? Sebenarnya life ni penuh dengan uncertainty. Tapi bila dunia ni mula ada sistem. Betul. So dunia ni telah menanam dan menyuntik doktrin dalam mind kita bahawa kerjaya sekian, security, keselamatan. So at the end of the day,
manusia yang sepatutnya ada potensi yang besar untuk capai, untuk live the life to the fullest, akan cenderung untuk patah balik sebab dia risau kepada ketidakpastian. Jadi untuk satu orang tu membebaskan mind dia daripada penjara pemikiran ni, okey, cara dia macam apa yang saya cakap tadi. Dia kena buat analisa, lihat hidup ni dari skop yang luas. Kalau tak, dia always akan takut. Setuju lah, Sebab kita bukan nak cakap pasal sistem. Bagi saya, sistem kena ada. betul. Untuk mengurus berbilion manusia, kena ada sistem. Kalau tak, dunia mess. Betul, kena ada undang-undang, kena ada sistem pekerjaan, kena ada sistem penggajian. Sebab kita tak bolehlah bandingkan dengan kurun ke entah berapa belas dengan sekarang. Sebab waktu tu manusia tak ramai. Waktu itu tidak ada benda-benda yang seperti sekarang. So kita kena realistik dengan hidup yang sekarang. Jadi kalau ada orang saya tengok baru tengok video 2, 3, 4 kerat perimaslan lah apa benda semua, Matrix dan sebagainya, ada satu, dia ada dua jenis orang tuan. Satu yang dia cuba faham sistem ni, Matrix atau apa yang dia sebut, dan dia macam mana dia nak keluar daripada Matrix ni. Kedua, orang yang cuba untuk bagi tahu ramai orang bahawa sistem ni bullshit. At the end of the day, hidup dia tetap sugul. Faham tak? Faham. Kita nak learn about the rules to break the rules, ha? Bukan kita nak change the rules, sebab itu beyond kita punya control. Even kalau kita Perdana Menteri sekalipun, ada banyak benda yang kita nak ubah sebenarnya tak boleh ubah. So kita kena realistik. So macam mana untuk orang yang sebenarnya, untuk orang yang berfikir, oh kenapa hidup ni macam ni ya? Kenapa income aku ada sampai tahap macam ni? Kat mana silap aku? Apa lagi yang aku tak buat? Apa yang aku tak tahu? Apa yang diorang tahu aku tak tahu? Jadi bila pertanyaan ni, ilmu datang daripada pertanyaan. Sebab tu pertanyaan yang kita tanya diri kita ni kena benda-benda yang bagi benefit kat diri kita. Tak boleh tanya kat diri kita benda-benda yang tak masuk akal, benda-benda yang tak ada benefit. Contoh, berapakah tinggi KLCC? Lepas kau tahu tinggi KLCC, apa jadi kat hidup kau? Betul tak? Berapakah kelajuan angin yang meniup petang ni? Berapa skala Richter? Tak ada benefit untuk hidup kita macam tu. Bagi saya, kalau kita tengok daripada secara generalnya lah, sistem ni di-create sebab untuk duplikasi tu kan. Maksudnya okey, seseorang tu dia dah alami 80 tahun, dia buat satu coretan so that budak tu dia tak perlu 80 tahun lah, dia terus boleh follow guideline tu. Okey. And okey, kita move sikit. Cuma gula-gula dalam mulut tuan ni buat saya geram. Settlekan cepat. Macam mana boleh tanya soalan ada gula-gula sini? Oh, ada ni kan? Ada Limas pula tengok. okey. Okey, macam ni tuan. Tadi kita cerita pasal certainty betul tak? Okey, sini kita nak cerita pasal luck pula. Okey, luck. Luck. Okey. Tapi bagi saya benda ni tak luck lah. Mungkin orang akan tengok benda luck. Okey, contohnya tuan punya bisnes pomade. Orang boleh cakap benda ni luck. Mungkin masa tu tuan buat ni. Tapi kalau betul benda tu luck, kenapa orang yang ada experience, kenapa orang ada duit masa tu tak boleh buat? Kenapa tuan yang menang? Setuju tak? Okey, apa tuan punya training? Maksudnya bila tuan dapat opportunity tu, pak. Okey. Bagi saya, pasal luck, pasal bernasib baik, okay, tak dinafikan tuan. Dalam hidup ni ada banyak benda yang katakan unfair advantage, bernasib baik dan sebagainya. Cuma ada orang, kalau contohlah kita tengok hari ni, tak mustahil satu orang di zaman teknologi, zaman media sosial, internet ni, kalau dulu orang nak ambil masa 30 tahun untuk jadi kaya, tak mustahil sekarang ni dalam tempoh 1 tahun orang tu boleh jadi kaya. Sebab dia ada 1001 unfair advantage. Cuma untuk mengekalkan ataupun untuk terus mengembangkan tu, nak tak nak dia kena always ada a good attitude. Kalau dia masuklah dekat mana movement bisnes yang tengah boom sekalipun, tapi dia tak ada attitude yang bagus, tiba-tiba dapat duit banyak, dia lupa diri, lalai, enjoy, wanita keliling pinggang atau lelaki keliling pinggang, ataupun hidup yang tidak ada, seperti manusia tak ada tamadun. So akhirnya, sebab dia macam ni, ramai orang ingat
bila kita ada banyak duit, kita tak buat apa-apa. Sebenarnya bila kita ada banyak duit, lagi banyak benda kita nak buat. Sebab dulu kita tak ada duit, so kita kerja keras untuk buat duit. Sekarang bila kita ada duit, kita ada satu lagi tanggungjawab, iaitu untuk menguruskan duit tu. Kalau duit yang tidak diurus, akhirnya akan habis. Kalau tak percaya, tengok apa jadi dalam masyarakat. Kalau betul lepas kita pencen boleh dapat duit banyak, lepas kita keluarkan KWSP kita ada duit banyak, kenapa tidak ada diisytiharkan dalam dunia ni orang yang dapat pencen dan KWSP ni jadi jutawan? So maksudnya untuk orang yang berfikir dan orang yang nak jadi kaya, dia akan terfikir something wrong somewhere. Maksudnya bukan itu, ada banyak benda lain. So bila dia tertanya macam tu, something wrong somewhere, jadi kecenderungan dia untuk belajar, untuk faham tentang duit, how money works, bagaimana nak mengekalkan kekayaan, macam nak jadi kaya, macam nak membelanjakan duit. Sebab ramai ingat bila ada duit banyak tak bayar guna, betul? Sebab itu ada konsep tax dalam negara dan sebagainya, betul? So ada konsep ada, kalau untuk orang Islam ada zakat. So kita always kena spend duit tu. Kita develop kekayaan ni. Okey, tuan bayangkan, kadang-kadang cuba fikir kan, kalau kita ada RM1 ringgit, berapa banyak sangat tuan boleh makan satu hari? Faham tak? Okay? So dia ada another level of satisfaction, kepuasan untuk orang yang develop duit tu. Jadi duit, kalau dia pergi kat orang baik, insyaAllah akan jadi baik. Kalau pergi kat orang jahat, akan jadi orang jahat. Sama macam media sosial. Untuk orang yang gunakan enhance hidup dia akan jadi better person. Untuk orang yang consume media sosial, yang bandingkan hidup dengan orang lain, tengok benda-benda tak ada manfaat, tibai orang sini, tibai orang sana, komplain sini, komplain sana, so hidup dia tak akan berubah. So at the end of the day, it depends on individu tu sendiri. Kau nak pergi mana, kau nak jadi apa? Educate diri lah. Yes. Educate diri. Okay, cerita pasal education kan. Okay, kita tengok tuan punya content on social media mostly about education lah. Education but in a different way. Okay, in a different way. Okay. Ni bagi saya benda ni menarik lah. Okay, betul. Ramai lagi orang yang ada follower yang lebih banyak. Betul, ada yang sampai Dia panggil ramai tuan. Banyak barang. Okay, baik. Ramai. Okay, ramai. Penanda wacana. Ramai follower. Kalau manusia kita panggil ramai. Barang kita panggil banyak. Okay, baik. So untuk education bagi saya tak ramai lah. Untuk sekarang ni mak 500k follower lebih untuk content education. Ramai lah. Betul tak? So macam mana tuan buat? Mungkin ramai nak tahu, sebab ramai kita tengok, ramai orang sekarang ni saya tengok, ramai yang nak buat content yang berusaha education lah. Tapi memang susah lah. Kebiasaannya yang buat konten-konten yang macam ramai follower tu, kebiasaannya memang berusaha entertainment. Tapi ni macam tuan ibaratkan lawan arus lah. 500 follower, education content. 500,000? Apa 500? Sorry, 500,000 follower. Content education. Macam mana tuan buat? Macam saya buat. Nombor satu, saya konsisten. Yang ramai yang tak boleh buat tu, kalau kita sit down, dia tak konsisten. Kedua, saya always buat but in a different way. Tapi different way itu bukan saya cuba jadi different. Saya jadi diri saya berani jadi diri saya sendiri. Sebab kita tahulah bila main dengan media sosial, bila kita muncul kat media sosial, kita akan kecenderungan, kita tahu dah risiko tu. Untuk ada ramai manusia tak setuju, akan ada ramai orang tibai kita, ada macam-macam negatif, ada orang cuba bring us down. So saya faham tentang risiko tu. Tapi kalau saya nak play safe, buat macam mana orang lain, apa yang orang lain nak dengar, jaga hati orang walaupun dia tak benar, tapi at the end of the day, saya memang mungkin dapat ramai follower, tapi untuk orang yang dengar tu, apa impak untuk diri dia? Contoh, hidup sekarang ni keras lah, kau kena kerja lebih kurang je. So dia akan suka. So ada seorang yang ada influence bagi tahu dia tak payah kerja keras, dia sukalah. Sama macam kita tengok quotes kat media sosial, letak gambar billionaire, tulis kebahagiaan sebenarnya adalah apabila ada masa bersama keluarga. So untuk orang yang bukan billionaire, ada masalah financial, maka dia akan jadikan itu excuse untuk dia work hard. Sebab dia rasa billionaire sekalipun cakap kebahagiaanlah bersama keluarga. Tapi billionaire, selepas dia cakap macam tu, dia ada banyak duit.
Tak macam orang kita yang financial stress. Tuan tahu tak berapa ramai kat luar sana berlaku pergolakan hidup? Kalau kita buat list apakah faktor terbesar dalam pergolakan hidup, majoriti adalah sebab duit. Setuju ke tak, guys? Dia akan cakap lah emosi apa semua, tapi bila kita pusing, rungkai, duit. Rungkai, duit. Sebab apa? Sebab duit bukan segala-galanya. Dan hidup ni ada kos. Untuk dapat hidup yang lebih baik, ada banyak kos dia. Okay? Itu rules. Bila kita hidup dalam dunia ni, kita guna duit. Nak tak nak, itulah rules dia. Sama ada kita suka atau tak, that's the rules. Okay? Setuju kan? Okay, soalan terakhir tuan. Okay, saya saya teringat podcast yang lepas tuan ada cerita pasal even dulu tuan pernah kena, kalau orang sekarang merasa benda tu bully lah. Tuan umur 12 tahun, tuan kawan dengan champion yang pemain bola umur 15 tahun, tuan kena kiwi kasut apa semua. Tapi bagi tuan, benda tu adalah macam standard kan. Tapi untuk generation sekarang, benda tu dianggap bully. And then benda tu downgrade. Apa tuan punya opinion? Tak, waktu tu pun nama dia bully. Okay. Kan, bukan dulu nama dia bully, sekarang ni nama dia lain, tak. Perbuatan, Maksudnya tuan sendiri rasa benda tu ni this is not. Bukan benda yang tak okey lah maksudnya. macam mana? Maksudnya masa tuan, apa yang tuan buat masa tu adalah sense of adaptation. Bukan ni tuan rasa ni saja nak ni aku rasa tak selesa kat sini. Aku rasa aku nak keluar daripada tu. Maksudnya people tends to nak keluar kalau daripada. Sekarang ni apa yang action yang tuan buat tu, orang akan cakap kau ni downgrade diri kau. Kenapa kau nak kena kerana biarkan diri tapi bagi saya, as on result, apa yang tuan buat tu menyebabkan tuan boleh go to the next. Itulah, kita kena tengok view setiap orang lah tuan, dan kemampuan setiap orang. Secara jujur, life yang saya lalui ni tak mudah. Disebabkan karakter saya ni macam ni, dan kebanyakan manusia punya karakter adalah defensif. So saya punya karakter attacking. So orang macam saya ni minority. Kalau kita tengok dalam masyarakat kita, dia minority. Majoriti adalah orang yang defensif, tak nak berlebihan, takut judgement orang lain. So disebabkan saya punya karakter diri saya daripada zaman saya kanak-kanak, sebab saya born with it kan. Saya lahir dengan this is me. So along the way, bila saya membesar, karakter ni dia semakin berkembang. Dengan pencapaian demi pencapaian. So saya jadi more confident, dan sampai hijab tu tak ada. Okay. Jadi kena tengok orang tuan. Ada orang, kita kena tengok situation. Kita tak boleh cakap benda ni secara general, sebab nanti kalau orang dengar, jadi dia salah faham. So dia kena tengok. Bagi saya macam ni, saya champion tuan. Saya pergi mana-mana tempat yang apabila orang lain rasa tak okey dengan saya, ataupun mungkin select dan sebagainya, select, saya akan make sure as a champion, saya make sure saya akan always jadi orang yang orang akan pilih, because saya champion. Okay? Sebab saya ada kemampuan tu. Saya boleh terbalikkan environment tu. Daripada orang tak suka saya, akan ada ramai orang jadi saya punya penganut. So saya ada capability tu. Tapi untuk orang yang tak ada, advice untuk dia orang ialah, nombor satu, kau boleh win tak this game? Kau boleh take control tak all the emotion? Kalau tak boleh, you better go. Because war ni tak suit untuk semua orang. So kena always tengok ability setiap orang. Maksudnya kita nak pergi perang tuan, bukan semua orang boleh jadi askar. Bukan semua orang boleh jadi panglima perang. Okay? So kena tengok. Jadi kalau kita nak judge semua orang apa macam ni, tak boleh lah. Dia ada satu quote tuan. Dalam 100 orang pergi perang tuan, 10 orang memang tak sesuai untuk ada itu. Dan ada another 80 people yang akan jadi target dia. 9 people dia akan duduk situ untuk fight. And dalam 100 tu seorang akan jadi warrior. Okay, itu kita punya ending dia untuk hari ini. Kita akan bertemu di next episode kita punya podcast.
kepada yang belum subscribe YouTube channel Aziz Walter, korang better pergi sana guys. Sebab kita lepas ni akan ada banyak perbincangan yang mencabar kepala otak. Dan korang kena ready lah. So benda-benda yang kita cakap ni bukan biasa. Betul. So kesan dia apa? Akan ada orang mau marah. Faham tak? Dia tak biasa dengar. Okey. Tapi kita faham game ni. Untuk berfikir lawan arus akan ada banyak tentangan yang kita dapat. Tengoklah mana-mana sejarah pahlawan-pahlawan atau perubahan, revolusi dan sebagainya. Dia start dengan pemikiran yang lawan arus. Okey. So itu antara input yang kita akan dapat lah.